Assalamualaikum, salam sejahtera. Berikut merupakan maklumat ringkas berkenaan pembukaan prasekolah bagi sesi 2021. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli jawatan kuasa prasekolah bagi tahun 2021. Guru Besar Encik Sazali bin Muhammad Mokhtaruddin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Hajah Azah binti Said Mohamed, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Zulkarnain bin Mohamed, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum Encik Azhar bin Muhammad Taib, Guru Prasekolah saya sendiri Cikgu Nik Nur Hafizah binti Raja Ahmad, Guru Pendidikan Islam Ustazah Siti Aisyah binti Adres dan Pembantu Pengurusan Murid Siti Zahara binti Mat Delum. Kurikulum prasekolah. Murid prasekolah akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Melalui kurikulum ini, murid prasekolah akan belajar 6 tunjang utama yang menjadi asas kepada perkembangan murid prasekolah sebagai persediaan untuk pendidikan formal tahun 1. Yang pertama ialah komunikasi, iaitu penggabung jalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Yang kedua, perkembangan fizikal dan estetika, iaitu perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri dan pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi. Yang ketiga, kemanusiaan, iaitu penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Yang keempat ialah keterampilan diri, iaitu pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Yang kelima ialah sains dan teknologi, penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik, penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik, penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi, dan akhir sekali ialah kerohanian sikap dan nilai, iaitu penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Okey, ini ialah beberapa asas ataupun modul yang murid akan gunakan dalam kurikulum prasekolah. Yang pertama ialah modul KSPK yang saya terangkan tadi. Yang kedua ialah modul CEFR English untuk mata pelajaran bahasa Inggeris, modul PKJR iaitu Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, PIRS Program Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial di Prasekolah, modul 3R Pengurusan Sisa Pekerja dan Amalan 3R serta modul Civic Prasekolah. Peruntukan masa seminggu dalam KSPK. Okey, ini adalah mata pelajaran yang murid akan pelajari dalam kurikulum prasekolah. Yang pertama ialah bahasa Melayu, yang kedua bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil ini untuk prasekolah sekolah jenis kebangsaan. Yang keempat aktiviti luar, yang kelima pendidikan Islam, pendidikan moral, yang keenam matematik awal dan yang ketujuh pembelajaran bersepadu. Pentaksiran prasekolah. Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut. Pemerhatian berterusan, ini biasanya kita akan tengok macam mana interaksi murid semasa di dalam kelas, dan penilaian hasil kerja melalui hasil kerja yang dibuat apabila guru memberi tugasan. Seterusnya ialah kaedah berikut tidak diiktiraf dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu ujian atau peperiksaan formal dan ujian kertas dan pensel. Maksudnya murid prasekolah tidak akan terlibat dengan sebarang ujian atau peperiksaan. Perancangan aktiviti prasekolah tahun 2021. Minggu orientasi, gotong royong,
lawatan sambil belajar, karnival pendidikan prasekolah, majlis hari raya, majlis hari lahir murid, majlis convocation prasekolah, program kemerdekaan dan program Maulidur Rasul. Semua perancangan aktiviti prasekolah ini bergantung kepada perubahan dan ketetapan SOP semasa. Peraturan dan pengurusan prasekolah. Waktu persekolahan adalah selama 4 jam iaitu bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Murid dikehendaki berada di sekolah selewatnya pada jam 7.25 pagi kerana pada hari Isnin murid prasekolah terlibat dengan perhimpunan rasmi sekolah. Manakala pada hari Selasa hingga Jumaat, murid prasekolah akan berada di dewan sekolah sebelum dibenarkan masuk ke kelas. Memandangkan sekarang ini, kita tidak dibenarkan untuk berhimpun, jadi murid prasekolah apabila tiba sahaja di sekolah pada waktu pagi, hendaklah terus masuk ke kelas. Murid akan diberi sarapan pada jam 7.45 pagi sehingga jam 8 pagi. Sesi pembelajaran bermula pada jam 8 pagi. Waktu rehat murid adalah pada jam 9.40 pagi hingga 10 pagi. Murid pulang pada jam 12 tengah hari dan ibu bapa wajib mengambil anak tepat pada waktunya bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini sekiranya anak-anak perlu menunggu lama. Ibu bapa tidak dibenarkan mengambil anak terus di kelas. Guru dan PPM akan menghantar anak-anak di pondok pengawal keselamatan dan murid akan duduk di bawah kemah menunggu yang disediakan oleh pihak sekolah. Murid prasekolah tidak perlu membawa beg. Sebarang buku, lembaran kerja atau memo akan dimasukkan ke dalam fail plastik. Ibu bapa perlu membekalkan anak-anak set alat tulis, pensel 2B, pemadam, pembaris, pengasah pensel dan pensel warna yang perlu dilabel nama anak masing-masing. Set alat tulis ini perlu dibawa pada hari pertama persekolahan dan akan disimpan di sekolah. Murid tidak dibenarkan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Sila maklumkan pada guru kelas jika anak-anak ada alahan tertentu pada makanan. Nombor telefon ibu bapa yang boleh dihubungi perlu diberikan kepada guru kelas. Jika ibu bapa bertukar nombor, segera maklumkan pada guru kelas. Semua murid tidak dibenarkan memakai barangan kemas, aksesori hiasan seperti rantai, cincin dan lain-lain seumpamanya kerana murid prasekolah turut terikat dengan peraturan sekolah. Berikut merupakan panduan pakaian murid prasekolah. Kemeja T berwarna putih berkola, lengan panjang atau pendek dan ada saku di depan, ada poket ya. Seluar trek panjang berwarna biru gelap tanpa sebarang jalur atau logo. Yang ini ialah seluar berwarna biru gelap sahaja. Warna hitam tidak dibenarkan. Bertudung putih bagi murid perempuan, manakala kasut kanvas putih atau hitam dan berstokin mengikut warna kasut. Contohnya, sekiranya memakai kasut berwarna putih, stokin hendaklah berwarna putih. Manakala jika berkasut berwarna hitam, maka stokin perlulah berwarna hitam. Senarai cadangan keperluan prasekolah bagi tahun 2021. Terdapat 5 item dengan jumlah keseluruhannya ialah RM19. Okey. Bayaran ini boleh dibuat kepada saya dan saya akan dapatkan daripada kedai buku sekolah. Senarai cadangan keperluan prasekolah ini pula untuk program bacaan pagi. Untuk program bacaan pagi, murid akan menggunakan buku Siri Cepat Membaca Bacalah Anakku untuk bahasa Melayu dan Early Reading Series Read Easy untuk bahasa Inggeris. Untuk kedua-dua buku ini, ibu bapa boleh dapatkan di kedai buku berhampiran rumah masing-masing. Dan nanti apabila sudah ada, boleh bawa ke sekolah dan buku ini akan disimpan di sekolah. Murid akan baca secara bergilir-gilir setiap minggu buku tersebut.
Dan satu lagi ialah gambar berukuran pasport sebanyak 4 keping. SOP norma baharu di prasekolah. Ibu bapa menghantar dan mengambil anak mengikut waktu yang ditetapkan. Memastikan anak sentiasa memakai pelitup muka, mematuhi tata cara pelawat masuk ke sekolah sekiranya ingin berurusan dengan guru kelas, memastikan anak tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan atau minuman. Makanan akan disediakan oleh PPM mengikut menu berkhasiat yang telah ditetapkan. Guru bertugas akan merekod suhu badan anak di hadapan ibu bapa sebelum masuk ke kawasan sekolah. Jika suhu badan anak melebihi 37.5 darjah Celsius, ibu bapa perlu membawa pulang anak untuk mendapatkan rawatan. Ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kelas prasekolah. Murid mesti mencuci tangan sebaik sahaja tiba di kelas. Ibu bapa digalakkan untuk membekalkan anak dengan cecair pencuci tangan hand sanitizer. Murid duduk di tempat yang ditetapkan. Murid bersarapan, rehat dan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Ibu bapa disarankan membawa anak pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Murid dididik tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa di kelas dan di rumah. Murid mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan sebelum makan. Murid makan di tempat masing-masing. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan makan dan minum seperti sudu, cawan dan sebagainya. Murid membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Ibu bapa digalakkan membekalkan anak dengan kain lap atau tisu basah untuk memudahkan murid membersihkan meja masing-masing. Itu sahaja taklimat ringkas berkenaan pembukaan sekolah bagi sesi 2021. Sekiranya ibu bapa ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukan kepada saya. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.